Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Salam sikit. Allah Akbar. Ya. Abang Kia ataupun Cik Zakaria nak panggil apa nama dia? Mana-mana pun boleh. Kalau saya ni sejarah dia banyak. Kalau dekat kampung orang panggil Man. Oh, Man. Nama sebenarnya Zakaria tapi kat kampung panggil Man. Bila kita dah join PDRM dulu, biasalah dalam polis orang panggil Pak Ya. Pak Ya. Tapi apabila saya terlibat dengan seni kartun, saya ada satu nickname saya Kia. 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 Daripada Zakaria tu kita ambil KIA. Maksudnya dia ada dua maksud. Satu, dalam istilah seni lukis kartun, saya lebih pada menikam orang. Kill in action. Oh, kill in action. Kill in action. Jadi kita sindir orang apa semua kan, pedil. Tetapi satu sudut yang lain, kerenah isi alam. Saya akan melukis cerita apa yang saya terlintas lah. Saya akan lukis. Itu jadi Kia. Siapa-siapa nak panggil pun, apa pun saja tak kisah. Selalunya kalau di bandaraya ni, apabila orang panggil Man tu, saya dah target dah, ini mesti orang-orang kampung. Kalau Zakaria okey, orang biasa. Tapi kalau Kia, geng-geng seni. Tapi dalam TDC ni saya tak kisah macam mana. Mungkin orang panggil Kia, panggil Zakaria. Mana lebih selesa? Tak kisah Selesa orang panggil apa? Saya memandangkan saya pun tak melukis sangat dah sekarang. Mungkin saya akan abaikan Kia tu. Zakaria pun boleh. Jadi Encik Zakaria lah sekarang. Boleh. Tak jadi Kia dah lah. Kia sebab tu Kia sekarang jadi kereta dah. Cantik kereta dia, besar. Betul. Jadi Encik Zakaria lah. Jadi Cik Zakaria dari cerita benar jadi polis dulu? Ya, yalah, kita orang kampung, belajar pun tak pandai. Ambil SPM pun 2 kali. Kali pertama grade 3, kali kedua ulang lagi grade 3 juga. Jadi saya punya SPM grade 6 lah. Grade 6, orang tak ada grade 6, saya grade 6. Jadi nak minta kerja pada masa tu, dia tak ada kerja yang kata orang tu pergi temu duga, tak ada. Operasi isi penuh di dalam surat khabar. Masa dulu surat khabar yang besar tu, operasi isi penuh, macam-macam jawatan dikeluarkan. Kita isi je, potong surat khabar tu, isi, post. Tapi satu pun tak dapat. Yalah, kita baru 18 tahun habis SPM, nak minta tak dapat, dengan kita punya kelayakan tak ada kan. Tapi alhamdulillah pada tahun 81 ada temuduga terbuka untuk PDRM di Tapah, Perak. Orang Perak ni? Saya orang Perak, orang Sungkai Perak. Sungkai Perak. Jadi saya ke Tapah dengan tak bersedia apa-apa, kita tak pandai untuk temuduga apa, pergi bawa CJSPM tu. Temuduga, alhamdulillah penerimaan dia punya juri-juri temuduga tu menerima saya, walaupun ketika tu saya satu muda, kedua tak cukup tinggi. Pada masa tu PDRM dia nak 5 kaki 2 inci. Okey. Tapi saya ada 5 kaki 1 inci, lebih sikit je. Dia tanya umur berapa? 18. Dia kata boleh tinggi ni. Dia terima tahun 1982 dipanggil bulan 7 82, panggil ke Pulapol. Dari situlah saya masuk pasukan polis tahun 1982 sehingga 2015 saya bersara awal. Lama? 33 tahun. 33 tahun. Masa tu saya dah tinggi dah sikit. Dulu tak cukup kan, 5 kaki 1,5 je. Dapatlah 5 kaki 2 lebih, 3. Okay, dia membesar dalam pasukan polis. Tetapi alhamdulillah, disebabkan kita orang kampung yang susah makan, susah daripada lagi lampu, air, semua orang kampung tengok air perigi, tengok lampu pun tak ada, pakai lampu gasoline tu. Jadi bila kita pergi ke Kuala Lumpur pusat latihan, makan cukup masa makan. Lepas tu training. Jadi kita okey je, walaupun training tu berat, tapi kita dah biasa kerja lebih berat dekat kampung. Potong tolong-tolong orang kat kebun kelapa sawit apa semua kan. Tapi setakat training, berlatih berlari, menembak apa semua tu,
tak jadi masalah lah. Yang seronoknya saya tahun 82 tu masa nak jadi polis tu 5 orang sekampung. 5 orang, anak-anak orang kaya semua kecuali saya. Anak tokek getah, anak orang yang ada kereta pada masa tu kira dahsyat lah. Jadi saya je seorang yang kira orang biasa-biasa je. Tapi saya yang kekal sampai kesudah, yang 4 orang lagi panjat pagar lari balik. Tak tahan? Tak tahan sebab dia orang senang kan. Orang senang panjat pagar. Kebetulan pula pada tahun 1982 itu saya masuk bulan 7, bulan 8 Hari Raya Aidilfitri, Perak dan Johor saja raya dulu. Di negeri lain masih lagi berpuasa sehari. Jadi itu cabaran bagi kita lah. Masa tu kita, alamak, dah raya dah, tapi di KL masih berpuasa lagi. Itulah pada masa tu 1982. Kalau orang nak tahu, negeri Perak dan Johor hari raya awal daripada negeri-negeri lain. Jadi tak kisah dah lah kalau raya awal ke lambat ke sekarang. Dah pernah melalui. Ya, dah pernah melalui satu. Kedua, ialah tahun ini, tahun 2023, genap usia saya 60 tahun. 60 tahun. Sudah 60? 60 tahun. Tak nampak macam 60. Jadi dekat situ jiwa, ialah memanglah kita selagi ada orang tua kan. Mak saya masih ada. Kita adalah sekarang ni membahagi jiwa. Maksudnya kita ingat mak kita lagi, kita nak beraya dengan mak kita di kampung, tapi kita dah ada cucu, dah ada anak. Mereka nak raya dengan kita pula. Macam mana kan? Dekat situ kena pembahagian jiwa lah saya panggil. Jiwa lah. Kebetulan pula sekarang ni besar kemungkinan kami akan beraya di Kajang lah. Di sini. Sebab kata orang tu ada hal keluarga sikit, mak mertua tak pun nak sihat. Jadi raya dekat sinilah. Alhamdulillah. Jadi polis, lepas tu pesara pilihan. Apa yang buat Cik Zakaria pesara awal? Okey. Masa saya dalam pasukan polis, ini rahsia kita ni tau. Saya kalau tak boleh cakap, jangan cakap. Tak apa, rahsia kita lah. Tapi orang tahu tak apalah, nak buat macam mana kan. Rahsia, 33 tahun saya dalam polis, saya tak pernah tangkap orang, seorang pun. Itu rahsia saya lah. Macam mana tu? Yelah, sebab saya kerja di belakang tabir. Maksudnya, saya kerja pejabat. Banyak kerja pejabat. Kenapa saya kerja pejabat? Kenapa tidak kerja ground? Okey, saya ada bakat. Daripada sekolah lagi, saya aktif dengan bidang seni lukis. Masuk polis, bakat saya dikesan. Jadi masa 6 bulan saya training, saya tak banyak training sebenarnya. Saya banyak melukis dinding, mural. Di Pulapol. Jadi mungkin tolak saya 4 bulan je training. Jadi saya keluar. Selepas 6 bulan saya keluar, masuk ke satu cawangan ni, dan saya dikesan lagi mempunyai bakat. Jadi dia tak bagi saya keluar, saya duduk di pejabat. Bilik gerakan. Buat carta, buat peta apa semua. Banyak buat office work lah. Office work. Jadi tak pernah tangkap orang lah, tak dapat tangkap orang lah. Tengok kawan-kawan tangkap orang kan, tak apalah, biarlah tangkap kan. Sampailah pada tahun 1993, saya dikesan lagi bakat saya begitu besar oleh Bukit Aman pula. Bukit Aman tarik saya ke Bukit Aman lah. Pihak Bukit Aman tarik saya. Saya diletakkan di cawangan perhubungan awam ataupun PRO. Jadi di situ saya mulalah jadi graphic designer. Graphic designer pada tahun 1993 dia tak ada komputer. Tak ada macam zaman sekarang. Pada masa itu type, potong, paste up. Diorang panggil, lepas tu guna kaugam, tampal. Dia buat design. Sekarang dah mudah kan. Tapi pada tahun 1998 baru ada komputer. Jadi kat situ dah belajar sendiri. Kita ialah SPM, belajar sendiri, dapat komputer sampai komputer rosak, install balik apa semua kan. Alhamdulillah, seterusnya sampai saya dapat komputer Apple, Mac, Macintosh, sebab diberi kepercayaan dan kita pun dah ada bakat pada masa itu lebih. Saya pun jadi ketua pereka grafik pada masa itu di Bukit Aman.
Tapi itulah masalah. Mungkin tempat lain pun sama juga. Pereka grafik ni dia macam kalau dah buat kerja dia shock. Dia lupa segala-galanya. Dia kalau dia dapat ilham, dapat sentuhan, dia akan lupa. Pada masa itu saya lupa makan. Saya tak ingat waktu makan. Kadang pagi dah makan, lepas tu dapat buka komputer, saya dah tak ingat apa dah. Buat. Sampai hati tu puas dengan satu-satu kerja tu. Lupa makan sampai pukul 3 petang, 4 petang. Apatah lagi kita badan beruniform, datang yang big boss, ketua polis negara apa semua duduk di belakang kita nak tengok hasil kerja mereka. Jadi satu stres, kedua kita pun nak bagi yang terbaik lah. Kadang satu hari tak makan, sekali dua kali, lama-lama bertahun saya dah amalkan macam itu, saya gastrik. Saya gastrik. Bila dah gastrik tu, kita macam biasalah pergi makan ubat apa semua. Gastrik apabila dah terlalu teruk, dia akan naik migraine pula. Dia migraine, sakit kepala. Tapi pada tahun 2000 saya dah start rasa macam gastrik saya teruk lah. Tapi yang serius betul-betul tahun 2020 lah. Bukan, tahun 2000 saya bersara 2015. Jadi saya bersara awal tu sebab saya tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan dah sebab saya dah pergi hospital, saya dah pergi klinik, saya dah jumpa ustaz-ustaz, takutlah kan kita ikhtiar. Jadi saya ambil keputusan untuk bersara awal lah. Sebab masalah gastrik dan migraine. Masalah gastrik dan migraine, usus saya pun dah koyak dah luka. Dah luka. Jadi kita reda je lah. Sebab bos takkan nak kita orang yang selalu MC ke apa kan. Jadi kebetulan usia saya pada masa tu 53 tahun. Servis saya dah 33 tahun. Layak untuk bersara. Jadi saya bersara pilihan lah. Cukup dapat pencen apa semua. Dan saya teruskan kehidupan macam biasa. Jual bandel, jual kuih-kuih raya apa semua. Sehinggalah pada tahun 2018. Ketika kami jual bandel waktu malam, Jual bandar seorang ke macam mana? Dengan isteri saya. Isteri kerja? Pada masa kerja. Isteri saya pada masa tu kerja, saya dah bersara. Kami buat bandar masa saya bekerja lagi tahun 2013. Dah 2 tahun lah sebelum bersara. Dah buat bandar dah. Isteri saya bekerja, saya dah bersara. Isteri saya masih bekerja. Tapi kami buat bandar. Daripada pagi saya buat sampai petang pukul 5 saya ambil isteri saya balik kerja. Malam pukul 9 kami masuk balik ke kami punya kedai sampai pukul 2 pagi. Nak proses bandar, tahulah bandar kain-kain yang tak elok kan. Kita kena cuci, kena select apa semua. Jadi pada 2018 seorang hamba Allah datang membeli bandar kami. Dia tengok muka kami letih. Memanglah letih siang kerja, malam kerja kan. Dia kata, akak, dia cakap kat isteri saya, akak meminum susu ni bagus ni. Dia hanya bawa kotak yang dah buka-buka. Dia bagi 6 sachet loose, 6, RM30 pada masa tu. Jadi kami beli je lah. Beli. Jadi isteri saya tahu saya ada masalah kan. Dia kata okey, belilah RM30. Kalau dia jual sekotak, kami beli sekotak pada masa itu. Win-win situation lah. Dia beli barang kita beli barang dia. Tapi dia jual 6 sachet, kami belilah 6 sachet. Besoknya saya mula minum. Satu pagi, satu malam, sampai 3 hari. Habislah 6 sachet tu. Masalah saya yang perut saya selama hari ni, saya akan buang air selama setengah jam atau 45 minit. Duduklah bilik air. Sembelit, sakit, pedih tapi tak keluar. Dah bersih-bersih semua, pakai seluar balik, jalan sakit balik perut lagi. Duduk bilik air. Sampaikan saya tak nak berjalan ke mana-mana lah. Sebab kalau pergi tempat yang tak ada bilik air nanti problem. Susah kita kan. Jadi dekat situ memang kehidupan kita orang pada masa tu macam kritikal lah sikit lah kan. Kita ketua keluarga, tak anak-anak nak jalan, isteri pun nak jalan, tapi kita macam tertahan-tahan, tak berani nak jalan. Hari keempat, isteri saya tengok saya buang air tak sampai 5 minit. Settle. Masa tu situ joy. Cik Zakaria sedar ke tak?
saya tak sedar lagi. Oh, Saya tak sedar. Pada masa yang sama juga saya ada masalah lutut. Naik tangga ke bilik atas, turun bunyi lutut tuk tak. Jadi problem kena berpaut pada dinding apa semua kan. Tapi hari yang keempat tu, hari kelima memang tak sedar saya berkejar-kejar. Bangun tidur, buka pintu, kucing tunggu. Kita ada mula kucing, kejar-kejar dengan kucing, turun tangga, naik tangga. Saya tak perasan sebenarnya. Isteri saya kata, bang, boleh berlari turun tangga? Kan? Baru perasan. Lepas tu dia kata bila selalunya pagi-pagi dia nak kerja. Saya guna bilik air lama. Itu ada konflik dekat situ kan. Kadang masuk je lah, mandilah, kita duduk diam-diam kan. Jadi dia tak ada masalah itu dah sekarang. Konflik tu hilang serta-merta. Saya buang air tak sampai 5 minit dia dah boleh mandi dah. Kemudian kita hantar dia kerja. Saya pun dalam dulu nak pergi hantar kerja naik motor sebab jam Kajang ke KL jam. Jadi kita naik motor, tapi dulu naik motor mesti pedih-pedih perut, selalu singgah Petronas. Tinggal dulu kan. Jadi sekarang tak ada. Jadi dia pasal bagus tapi susu dah habis. Kita cakap kita ubat kita tak ambil. Sedangkan isteri saya dah berhabis beribu ringgit beli suplemen, beli macam-macam. Dulu beli vitamin kalsium, kena beli vitamin D, kena beli adalah tambah-tambah ada macam-macam. Sekarang ni tak payah sebab dalam situ je tu dah ada sebenarnya. Masa tu kami tak tahu lagi. Tak tahu lagi masa itu situ joy. Susu ni tahu situ joy. Apa khasiat tak tahulah. Dengar cerita orang yang jual tu dia kata bagus. Baguslah minumlah. Apabila kita nak lagi kita panggil orang tu. Orang tu pun jenis kata orang tu semua dia jual. Jadi dia tak ada concentrate dengan satu produk ni. Dia terpaksa panggil upline dia. Dia kata nantilah saya panggil upline dia. Dekat situ baru kami kenal dengan Cikgu Azuki. Dia kata upline Cikgu Azuki datang. Cikgu Azuki datang. Oh akak, dia dengan isteri saya sebab apa? Saya ego. Ego. Kemudian dia lah, dia kata akak macam ni kan. Akak boleh dapat duit lagi ni. Dia buat bulat. Isteri saya tengok termenung lah. Saya tak datang pada masa itu. Jumpa di McDonald Kajang. Jadi balik isteri saya bawa, bang ini apa benda bulat-bulat ni? Ini MLM ni. Saya tahu sedikit tentang MLM walaupun saya tak pernah masuk MLM sebab kawan-kawan saya sepejabat saya suka main MLM ni tapi banyak yang hangus. Saya tengok dia orang terlingkup lah apalah, setahun tak dah rugi dah. Tapi rupa-rupanya sekarang baru saya tahu MLM yang dia orang masuk tu money game. Produk tak tahu apa benda tapi masuk package yang besar-besar, cari orang, tapi produk tak tahu apa benda. Baru saya tahu sekarang. Okey. Jadi Cikgu Azuki pun kata, "Kak nak yang mana?" Isteri saya pun bincang dengan saya dulu. Dia kata, "Alamak, MLM." Tapi isteri saya pujuk saya, dia kata, "Kita jangan peduli MLM tu. Kita nak produk yang bagus." Okeylah, betul juga. Nak beli berapa? 3 kotak ke? Kata kalau 3 kotak kita makan berdua, dia pun nak sihat juga. Habislah nanti. Tak apalah, kita ambil platinum pada masa 2,300 tak silapnya. 30 kotak. Kotak yang besar. Kotak yang besar pada masa itu. Tapi dekat situ kami tak biasa. Ini dah masuk MLM ni. Tak biasa nak buat apa produk banyak-banyak ni kan. Jadi kami minum macam biasa, Lela minum, saya minum apa semua. Dan lebihnya keluar idea, saudara mara ramai yang sakit. Sedekah kawan-kawan buka 5 seceh, 10 seceh bagi. Tak jual pun. Dekat 20 kotak juga. Kita simpan 10 kotak untuk kita. Terus minum, dah sihat dah ni. Bagus, alhamdulillah, memang nampak kesan sihat dia. Lela yang ada kolesterol tinggi pun turun. Jadi kita cakap dia bagus. Tapi selepas 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu dapat call. Isteri saya dapat, "Kak Lela mana dapat susu ni? Abang mana dapat susu ni?" Dia kata, "Kenapa pula kan?" Lutut saya okey. Macam-macam testimoni ada. Saya kata, okey juga ni. Lepas tu terfikir, ini MLM kan. Orang nak buat macam mana? Jadi panggil Cikgu Azuki dia sekali lagi. Panggil Cikgu Azuki, kata, "Akak sebelum orang kita nak jual kat orang, daftar keluarga dulu.
Itulah isteri saya masuk pada 18 bulan 8 2018, saya masuk 30 bulan 8 2018 dengan anak-anak sekali. Letak di atas. Alhamdulillah sampai ke hari ini kita semua pengguna saja. Tak ada fighter-fighter, kita tak ada, siapalah kita nak jumpa fighter kan. Jadi kita jumpa pengguna semua. Tapi dekat situ yang seronoknya power of sedekah mula-mula tu. Kami tak perasan pun orang yang membeli tu terus berkembang. Sampai sekarang mereka tak pengguna, tak fighter pun, tapi mereka telah membawa beberapa orang fighter jugalah kan. Fighter kampung jugalah, bukannya fighter sangat-sangat. Sampai tahun ini tahun ke-5 lah. Tahun ke-5. Kami bersama TDC, kami tak istiqomah lah, sebab kami dah tahu dengan 5 produk yang bagus-bagus tu, kami teruskan je perjuangan. Asalnya daripada masalah kesihatan. Jadi kita nampak kat situ, apa salahnya kita berkongsi nikmat tu kepada orang ramai. Mereka nak, terima, nak lah, tak nak buat macam mana kan. Tapi kita dah bagi benda yang bermanfaat. Alhamdulillah lah situ. Itu yang seronok tu. Bermula saya dalam TDC. Jadi tadi Cik Zakaria ada cerita pasal fobia dengan MLM. Jadi sekarang macam mana pandangan Cik Zakaria? Apabila dah terjerumus taklah. Apabila saya dah masuk jauh ke dalam MLM TDC, saya meletakkan MLM TDC sebab baru saya mengkaji. Dulu saya dengar MLM je saya takut. Dengar je MLM saya takut. Saya tak mengkaji. Rupanya ada hukum-hukum tertentu dengan MLM ni. Tambah-tambah pula dengan TDC ni, dengan patuh syariah dia, dengan kata orang tu semua benda-benda yang tak melanggar undang-undang. Sebab sekarang baru saya tahu, yang dulu MLM kebanyakan yang MLM tu tak salah. Yang salah pemain industri MLM tu. Mereka produk tak apa-apa, jual mahal-mahal. Lebih kepada mencari orang, bukan menjual produk. Bila compare dengan TDC sekarang ni, baru saya cakap memang MLM kita ni saya langkah kanan lah. Dan kebanyakan leader-leader besar yang jumpa saya, dia kata sebenarnya Cik Zakaria ni langkah kanan lah. Walaupun ini MLM pertama saya, tapi langkah kanan saya sebab di tempat yang betul. Kalau saya di tempat yang salah, mungkin saya pun akan fobia juga lagi lah. Tapi di sini saya tak ada pening, tak ada susah-susah. Kata orang tu nak kejar, nak dapat bonus kena cari orang apa semua. Kat sini saya bagi orang sihat, bantu orang sihat. Orang nak, dia akan repeat order. Sebab repeat order dekat sini sangat besar. Ibarat macam kita sakit, kita pergi klinik. Selalu pergi klinik kan. Begitu juga kat sini, kita sebelum sakit kita nak protect diri kita, mencegah. Jadi kita akan amalkan, jadikan benda ini satu amalan. Tapi kan Cik Zakaria tadi cerita tak jumpa leader lah, tak ada apalah, tapi saya tengok luar biasa bonus dengan pencapaian tu. Boleh cerita sikit tak pencapaian suami isteri saya bersama sejak menyertai TDC? Ya. Kalau Cik Hafiz, Tuan Hafiz harapkan saya seorang, saya ni dengan isteri saya ibarat macam inilah. Isteri saya ibarat macam sirih yang sedang mencari cahaya matahari. Dia sangat-sangat aktif nak memanjat sampai jumpa ke puncak untuk matahari. Saya pula jenis yang orang generasi X. Generasi X dia banyak menolak, tapi apabila kita suami isteri mesti ada sefahaman. Tapi apabila saya menyokong bukan 100%, saya menyokong 200%. Alhamdulillah. Jadi saya jadi dia punya pancang. Dia punya orang kata apa, junjung lah untuk sirih itu memanjat. Itu sebabnya saya sampai sekarang barulah nak faham sikit selok-belok dalam multi level ni. Sebaiknya kita bergerak suami isteri. Kalau isteri saja bergerak, suami je bergerak, macam pertama kalau isteri saja bergerak, dia ada kekangan banyak dekat situ. Ada je yang orang percaya, tetapi takut timbul fitnah macam-macam kan. Tapi bila suami isteri naik kereta pun kita masih berdebat. Dekat bilik tidur pun masih berdebat lagi. Sebab apa? Bukan berdebat apa. Kita ada idea,
kita dengan siapa lagi kita nak bincang? Kita bincang berdua sebab ini perniagaan kita. Jadi kadang-kadang sampai kat kedai makan pun kita berdebat isu untuk nak dapat solusi. Sampai meja sebelah pun perasan. Tapi yang seronoknya pernah begitu, meja sebelah perasan kita cakap, bukan tak, kami berbincang. Bincang apa? Bincang lalas join dengan kita. Rezeki. Rezeki. Dekat situ kami amalkan konsep kalau sistem duplikasi, tapi kami panggil konsep cetaklah, tiru photostat. Photostat apa yang leader-leader buat. Leader-leader buat macam contoh Cikgu Azuki, orang-orang yang berjaya macam Kak Sam, macam Zuli, apa semua, mereka buat macam mana kami tiru. Sebab apa? Kalau Cikgu Azuki boleh bangun pukul 4 pagi lagi tak tidur, kami cubalah layan kami punya pelanggan sampai pukul 4 pagi, ikut mana yang positif-positif. Jadi kami tak hebat lagi, tapi kami bekerja keras. Bekerja keras. Sebab kami lagi satu, follow up. Follow up sangat-sangat penting rupanya. Follow up. Sebab apa? Dah jadi member ke, tak jadi member ke, kita kena follow up. Ramai saja orang yang dah jadi member kemudian dia terumbang-ambing, tak tahu nak beli stok kat mana, tak tahu siapa leader dia, tak tahu macam-macam, tak tahu. Jadi sebab apa? Leader dia tak menjaga dia. Macam kami dah tahu itu permasalahan dia. Selain buat grup WhatsApp, kami pergi buat home party. Home party senjata utama jugalah. Sebab kalau kita tak pergi berdepan dengan muka mereka, mereka akan macam rasa aku ni nak buat apa dan ni dah jadi ahli ni. Tak tahu, tambah-tambah makcik-makcik kampung. Dia tak tahu apa. Bila kita sebulan sekali, 2 bulan sekali kita datang, kita buat penerangan, baru dia refresh balik. Ini dia. Itu kunci utamalah, sebab kami tak ada leader-leader hebat, cuma kami terpaksa bekerja keras untuk pergi sampai ke ground lah, mencari kenapa mereka dalam TDC ni dah join, apa yang manfaat dia selain daripada manfaat produk-produk kita, untuk dapat income pun ada. Jadi kebanyakan tak tahu, dah join kadang-kadang terpaksa join. Terpaksa join sebab apa? Mungkin kita tak kenal dah tu, dah cucu cicit dah, generasi yang keberapa, yang bawa dia pun tak tahu, cari yang makin tak tahu, makin yang jahil cari jahil lah. Jadi tanggungjawab kita, macam mana kami cari? Mudah je, apabila ada repeat order. Apabila ada repeat order daripada orang yang kami tak tahu. Macam mana tahu ada repeat order kan? Kadang-kadang kami tahu ada point je. Cari selam jumpa orang ni, call terus. Kenapa repeat order? Jadi dekat situ kita tahu masalah dia macam di sini. Kami jumpa. Jadi kita build up lah yang itu, walaupun bukan direct sponsor pun, tapi dia tetap di bawah tim kita. Kebanyakan yang saya nampak lah yang adalah leader-leader, banyak yang tinggalkan ahli mereka, nakkan point saja tapi tak nak support. Macam mana kami tahu? Sejak kami jadi master dealer di Kajang, ada je orang datang menceritakan permasalahan. Jadi kami tahu ni tengok bawah sekian siapa leader yang tak ternama lah kan. Tapi kita cari siapa yang top di atasnya. Top di atasnya kita kenal, tapi kita akan bagi tahulah. Dia kata tak apalah, saya datang sini, saya nak belajar kat sini lah. Kita terbuka. Tuan Hafiz pun tahu kita daripada 2019 kita jadi master dealer, dihujani oleh ramai-ramai ahli-ahli yang nak belajar. Kita belajar daripada orang-orang lain. Kita tetap mengajar. Jadi sampai sekarang masih ada kelas di center? Di center kita kebanyakannya kita buat macam kelas besar tu ada buat, tapi kebanyakannya personal coaching. Datang seorang dua orang nak claim produk, jadi di situ sambil itu belajar kita ajar. Sebab itu kami hadir di center seawal pukul 10 pagi. Kalau hari biasa pukul 5-6 petang baru kami tutup. Kalau setiap hari. Jadi kami jadikan ini sebagai kerjaya. Sebab kami dah pilih.
Kami dah pilih, kami dah nampak, jadi kami dah rasa nikmat dia. Apa salahnya kami jadikan ini kerjaya? Bukan nak penat pun, cuma bagi manfaat dekat orang, beri pengetahuan kepada orang. Walaupun daripada tim mana, ramai je daripada tim luar datang nak belajar. Kebanyakan itulah. Macam mana mereka boleh datang tu? Saya tak pasti macam mana mereka boleh datang, tapi ramai yang saya tanya daripada mulut ke mulut, kawan-kawan bagi tahu. Okey. Dia kata pergilah sini sebab apa? Dulu pada masa 2019 tak aktif lagi, ramai orang tak aktif. Jadi Kajang kami daripada dulu dah aktif. Ramai je datang, dan ramai je yang leader-leader besar sekarang ni. Dulu pun datang ke center Kajang belajar, sekarang dah jadi leader besar dah. Jadi okeylah, alhamdulillah rezeki tu. Walaupun kami tak pandai, tapi sistem macam tu juga, sistem bukannya susah sangat. Bagi tahu benda macam tu, apa yang orang berjaya buat, kita kena buatlah. Bukannya orang berjaya bonus dia lebih besar daripada orang yang tak berjaya, sama je bonus tu. Yang nak buat kita, nak bertindak kita kan. Betul. Jadi sampai sekarang lah, walaupun kami tak hebat, tapi yalah, apa salahnya kita nak tak perlu hebat untuk bermula. Jadi kita nak hebat apabila setelah bermula esok, kita nak hebat lah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tadi saya tersentuh dengan beberapa perkongsian. Satu tentang kesepakatan suami isteri itu sangat penting. Kenapa Cik Zakaria sangat menekankan tentang ialah nak bisnes biar ada suami isteri bersama dan tu. Ada apa tak rahsia yang boleh buat benda tu? Sebenarnya rahsia tu datang kemudian ni lah. Dulu saya dalam pasukan polis, banyak dapat cerita macam-macam apabila Law Ranger ni, isteri buat kerja lain, suami buat kerja lain, macam-macam. Tapi saya pada masa tu saya tak di dalam masyarakat bisnes ni. Saya masyarakat kaki tangan awam, dengar cerita je. Bila saya dah masuk dalam bisnes ni, macam-macam tendang teraja, macam-macam yang saya dengar lah kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukurlah, sebab sebenarnya yang mencetuskan idea untuk sertai di sini isteri saya. Saya sebagai penyokong, macam saya cakap tadi, saya sokong 200%. Jadi kami bergerak bersamalah, dan dalam masa yang sama pun kami menilai juga orang-orang yang buat persorangan. Kadang-kadang dia berjaya-berjaya, kadang-kadang ada sikit kepincangan apa semua di segi rumah tangga kan. Tak tahu, saya tak boleh nak menilai, nak menghukum apa-apa pun, tapi sebaiknya biarlah kita buat berdua. Sebab daripada susah, saya nak cerita daripada awal saya berkahwin dengan isteri saya Lela. Saya ni kaki tangan kerjaan yang patuh dengan kerja. Patuh dengan kerja. Lela ni kreatif, mencari duit. Gaji pasukan polis pada masa tu kami kahwin pun, gaji kami RM345. Tahun 86 kami berkahwin. 87 dah ada isteri, dah ada anak semua. Gaji naik berapa ringgit je, tak sampai 500 pun, 400 lebih je pada masa tu. Tapi dah ada keluarga. Tapi yelah, nak compare harga pada masa itu cukup. Cukup makan lah. Tapi untuk nak bermewah tak ada. Jadi isteri saya ni dia yang kata orang tu ringan tulang. Dia nak cari duit, nak tolong suami kan. Kami biasa jual cakui di tepi jalan. Kami biasa jual air kacang ABC di tepi jalan, kuih-kuih. Kami biasa jual perkasang, kami jual kuah kacang, kami biasa buat kuih air raya. Tak raya macam ni tahu nak raya, memang banyak tempahan. Sampailah berjumpa TDC. Bisnes terakhir kami bandel. Tapi walau bagaimanapun sampai sekarang masih ada on. Ada on. Cuma dengan TDC ni nampak senang yang ini kan. Jadi dulu kami mula ingat TDC ni kami jadikan backup nombor 2, bandel nombor 1, tapi terbaliklah. Tak sampai setahun keutamaan kami pada TDC lah, yang bandel tu bila ada masa lapang kita buat, sebab customer kita ramai seluruh Malaysia. Kita jual online.
Datin-datin pun masih berminat dengan bundle kita kan. Tapi nak ceritanya kebanyakannya cetusan daripada isteri saya lah. Saya memang sokong 200%. Kat situ. Itulah selalu ada orang cakap apa, kalau suami isteri peniaga sama, dia 1+1 sama dengan 11. Bukan sama dengan 2. Betul, ya, betul. Dia punya implikasi besar sikit kan. Tapi itulah kami yang tak biasa buat bisnes multi level ni, dia satu skop yang lain, kecuali bisnes yang kata orang tu trading lain. Dekat sini kami perlukan cetusan idea. Itu yang jadi gaduh pun boleh kata gaduh lah. Sebab cakap tu masing-masing ada idea, masing-masing nak ke arah yang sama, tapi idea berbeza pendapat. Tapi akhirnya dah capai lah. Kira macam ada majlis syurah lah antara suami isteri untuk berbincang dan capai. Sampai hari ini ke? Sampai hari ini. Sampai hari ini selagi ada isu ada lah sampai hari ini. Apabila macam Tuan Hafiz keluarkan satu macam reward apa-apa kan, kita akan bincang. Bincang, gaduh-gaduh lagi. Gaduh lagi untuk nak capai sepakat untuk tim. Bukan besok kita dah jumpa tim baru nak bergaduh-gaduh kat situ, tak ada. Capai macam mana kita nak kekalkan kita punya momentum dengan TDC ni sampai ke hari ini. Walaupun kita ni bukan siapa-siapa, itu kami punya sebagai penanda aras, kita bukan siapa-siapa, tapi kita berbangga berada di kalangan orang-orang besar. Walaupun ialah biasa-biasa, tapi kita nampak tengok gergasi-gergasi multi level ada di dalam TDC ni. Jadi kami banggalah. Kami bangga kami boleh bertahan sampai 5 tahun. 5 Padahal gergasi lain semua runtuh. Itu. Tak tahulah di mana silap dia kan. Ya. Tapi itulah asyik Cik Zakaria cakap tidak hebat, orang kecil. Tetapi kalau ikutkan sepanjang 5 tahun ini luar biasa juga pencapaiannya, bukan? Boleh kongsi sikit antara pencapaian momen-momen yang indah. Itulah memang banyak pencapaian. Saya punya kunci utama macam inilah. Orang yang biasa kaya, 1 juta baru dia cukup nak jadi jutawan. Macam macam saya dan isteri saya dapat 1,000, saya rasa dah macam jutawan dah. Sebab kami biasa susah dan tak ada duit. Itu bezanya orang yang dah biasa banyak duit dengan dapat banyak duit, jadi dia masa sikit je ni. Macam kami bila dapat je 1,000, dulu masa berkhidmat gaji 25 hari bulan. 20 hari bulan kalau ada RM5 tu steady lah. Steady lah. Tapi sekarang ni kita tak fikir dah itu. Kita fikir ada je duit nanti, insya-Allah ada duit. Sebab kita ikut sistem betul-betul dalam TDC, insya-Allah. Ramai orang yang macam Tuan Hafiz cakap tadi tenggelam, orang besar-besar pun tenggelam. Saya tak tahu di mana silap dia. Sebab mungkin mereka dah biasa dapat banyak lagi di tempat lain dulu. Bagi kami ini dah paling banyak lah kami dapat. Berjayalah. Walaupun kata orang tu tidaklah beli cash, dapatlah beli rumah, dapat beli kereta idaman, dapatlah bayar hutang. Yang first kami utamakan dulu bayar hutang. Masa saya dalam kaki tangan kerjaan, slip gaji laku. Slip gaji laku, pergi bank buat loan, dapat hutang, beli rumah. Memanglah kena berhutang lah, nak beli cash tu mustahil juga. Beli kereta, walaupun kereta second hand apa semua. Tapi dalam TDC terkejut. Kami mujur-mujurnya tidak ada kejutan budaya lah. Dapat dia, kita settle hutang sikit, kita ada lebih, kita beli aset baru. Jadi alhamdulillah bersama TDC ni orang kata menjadikan kami lebih nak kata macam mana ya, sebab apa TDC ni bawa ke arah legasi di dunia, istana di syurga. Dulu kami fikir nak legasi di dunia saja, tapi bila ada sekarang ni istana di syurga macam mana, kami alhamdulillah. Cerita dulu kalau tabung masjid lalu depan kan, cari yang kecil sekali bagi kan. Bukanlah nak riak sekarang, tapi dah ada, apa salahnya? Ambil je lah, masuk
Kita dah set alhamdulillah dekat situ. Mengubah juga karakter kita daripada kedekut dah jadi menderma apa semua kan. Semuanya pun ialah daripada kepala lah. Busuk ikan daripada kepala. Ini kepala cantik sampai ke ekor cantik lah. Jadi kita ni walaupun saya lebih tua daripada Tuan Hafiz, tapi benda yang baik tak kisah, kita follow. Jadi saya seronok lah bersama TDC. Dah banyak lah benda-benda yang saya dapat. Ialah contoh rumah tu kan, rumah tu tak sangka saya sebenarnya rumah saya yang lama tu masalah satu je, masalah parking je. Saya balik stres, balik tak ada parking. Jadi isteri anak saya tahu dah masalah saya. Saya ni jenis bara juga kan. Jadi depan rumah kita pun orang parking kan. Akhirnya bila nanti di sini adalah nampak sinarnya boleh nak beli rumah baru. Sebab parking lah tukar rumah tu. Sebab parking. Antaranya sebab parking. Kalau tak sebab parking mungkin tak pindah pun. Cari tak macam mana lekat dekat situ. Itu bukan pilihan saya. Tapi apa yang saya pilih, parking tu memang ada, termasuk dalam senarai diorang cari. Jadi dapatlah dekat situ. Tak ada pening kepala lah masalah parking tu sekarang. Mahal parking lot tu. Mahal lah sikit nampaknya. Tapi alhamdulillah, walaupun kata orang tu nak kata berjaya sangat tu tidak, tapi kita kekalkanlah momentum. Sebab saya daripada dulu saya setia dengan pasukan polis. Saya buat apa pun saya dah setia. Dulu kita kita buat betul-betul. Jangan buat separuh-separuh jalan. Kami jual bundle sampaikan pengikut kami satu Malaysia beribu orang dah. Sampai tak menantangan nak supply. Apatah lagi dengan susu ni. Susu ni lagi kami setia lah. Sebab kerja mudah aja. Kerja mudah, tak jadi tukang cuci, tak jadi tukang jemur apa dah kan. Dengan promote, dengan cerita kat orang, itu sebab kami sanggup turun buat home party. Bagi orang faham. Walaupun orang yang kami nak pergi tu bukan direct sponsor pun. Sebab kita tahu kenapa dia ni repeat order banyak kali kan. Mesti sesuatu kita akan ajar dia. Alhamdulillah, di TDC kami berubah banyak lah. Alhamdulillah. Jadi Cik Zakaria, ini yang semasa kan. Jadi apa harapan dan apa masa depan yang Cik Zakaria dan juga isteri Kak Lela rancangkan yang di TDC, nak buat apa lagi pula? Okey, saya dan isteri saya sebenarnya menyahut cabaran. Kalau ikutkan background saya sendiri, saya bukan seorang yang di hadapan. Saya buat kerja selama 33 tahun dalam pasukan polis, semua di belakang tabir. Tapi dalam TDC ni sedikit merubah saya, dan sedikit saya letakkan diri saya sebagai apa saja yang TDC buat ni sebagai cabaran. TDC nak sasarkan 100 tahun lebih. Kita baru dah masuk 7 tahun kan, 7 tahun, kami 5 tahun. Kami dalam diam bersama-sama juga merancang bagaimana nak legasi 100 tahun tu. Kita macam saya dah 60 tahun, berapa tahun je lagi. Tapi yang generasi-generasi berikutnya merancang juga. Merancang satu, kami beri terapkan kesetiaan kepada yang nak setia lah. Yang tak nak setia nak buat macam mana kan. Setia, kerja keras, bukan kerja sambil lewa nanti dapat income sambil lewa lah. Jadi kita kerja keras betul-betul. Dah syarikat ada perancangan dia, visi misi dia, kita follow, kita buat visi misi kita, support yang tunggak utama punya visi misi. Jadi sampai sekarang kami masih berbincang macam mana kami nak kekalkan leader-leader ni untuk terus selepas kami nanti. Itu yang visi misi syarikat lagi luas lah. Tapi kami nak kekalkan orang yang menyokong syarikat ni. Kami ialah memang kami 100% menyokong. Tapi yang ahli-ahli di bawah ni, kami nak terapkan semangat mereka untuk menyokong selepas tiadanya kami. Besok kalau satu hari kita dah tak ada, mestilah tim kita ada yang nak menyokong. Legasi di dunia, istana di syurga.
itu dah tentu kita punya tema kita, tapi nak terapkan yang itu, semangat diorang tu. Ya, falsafah dengan budaya tu. Budaya tu sebab apa? Cakap boleh. Cakap boleh. Sebab nak ajar orang yang bukan kita kenal pun, pengguna susu aja, peminum susu aja, tapi kita nak terapkan budaya tu. Macam kita dah tahu kita setia dengan kerja kita. Yang lain-lain tu kita tak tahu kan. Kita tahu, tapi kita terpaksalah dah sehari ke sehari kita terapkan. Sekarang cara dia macam mana? Kami tonjolkan diri kami bersama TDC. Saya menerima cabaran mentor ni pun sebab saya cabar diri saya. Saya nak belajar. Saya tak pandai. Kalau kita bandingkan dengan sijil-sijil yang geng ahli-ahli lain tu, saya jauh ketinggalan. Tapi motto saya never give up. Saya nak belajar. Dekat situ mungkin saya akan merubah cara saya. Orang lain mungkin dipandang dengan kehebatan masa silam mereka. Saya tak ada apa-apa, tapi tak tahulah Tuan Hafiz dan orang lain nampak saya daripada tak ada sampai ke tahap ini, mungkin boleh digunakan untuk mereka-mereka yang semacam saya. Mereka tak pernah buat sebarang bisnes multi level, tapi nak berjaya. Saya boleh tunjukkan macam mana. Setia je lah, kena buat lah. Buat tanpa henti, tanpa tapi tu. Jadi kita dah berada di platform yang betul, dah cantik dah. Nak tak nak kita je, kunci kereta dekat tangan kita. Kita nak start tak start itu je. Saya memang tak percaya dengan kata orang tu, jumpa leader besar ni insya-Allah kau akan meletup. Tak. Saya kalau jumpa leader besar, kalau dia tak nak start enjin, tak mau juga. Saya lebih percaya kepada nak buat atau tak nak buat. Tak kisah dia siapa. Tak kisah dia siapa. Sebab apa? Kami memandang diri kami baliklah kan. Kita tak ada siapa, tapi kita nak buat. Kenapa kita boleh ke tahap ini? Kita juga orang lain. Betul. Jadi mungkin kalau dalam pasukan polis, contoh dia UTK, dia ambil orang yang besar-besar apa semua kan, tapi mesti ada yang kecil. Dia ada keperluan dia tu, keperluan dia. Begitu juga dalam mentor kita ni. Saling melengkapi. Melengkapi. Dalam mentor kita, mesti orang ni bagus, hebat. Mesti dia ambil orang yang biasa-biasa untuk nak dijadikan kata tu luar biasa. Nak jadi luar biasa belum lagi, tapi insya-Allah itu azam kita nak jadi luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Cik Zakaria, sebenarnya banyak soalan lagi nak tanya, tapi itulah ada bagi time dah. Kita terpaksa henti awal, jadi bagi siapa yang nak kenal lebih lanjut dengan Cik Zakaria, mungkin boleh hubungi HQ atau hubungi beliau peribadi untuk apa-apa perkongsian ilmu. Sepanjang interview ni nampak padat dengan ilmu. Jadi banyak benda yang boleh dikongsikan. Kita simpan setakat ni dulu. Jadi kita harap ini bukan interview kali pertama dan tak akhir, tetapi sebagai satu mukadimah kepada lebih ramai untuk mengenali TDC Bento, Cik Zakaria dan juga bersama dengan isteri dia yang merupakan master dealer di Kajang. Selangor. Saya bergerak bersama isteri saya. Apa-apa kami okey, faham dah. Banyak kali berulang dah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.